محمد لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن جهل المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فافتح لنا يا الله بالهدى من العلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita dipertemukan lagi oleh Allah, diberi taufik dapat sama-sama kita bertemu pagi ini di dalam taman syurga majlis ilmu. Diharapkan hadirin hadirat sekalian sihat walafiat. InsyaAllah sama-sama kita perbetulkan qasad serta niat kita menjaga adab dan akhlak kita yang zahir dan yang batin di dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, insya-Allah. Amin. Sambungan kitab kita muka surat berapa? Ha? 84. Oh, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, huraian yang ketiga daripada sifat-sifat Rasul, yakni sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, yaitu sifat tabligh. Arti tabligh menyampaikan. Inilah antara peranan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni nak menghuraikan perkara-perkara yang termaktub di dalam rukun-rukun iman. Jadi kalau kita nak faham tentang rukun-rukun iman itu, maka wajiblah kita belajar ilmu usuluddin, ilmu tauhid, supaya kita dapat memahami dan menghayati apakah yang dikehendaki dan apakah yang dimaksudkan, dan bagaimanakah cara untuk kita beriman dengan perkara-perkara yang terdapat di dalam rukun-rukun iman yang 6. Bukan sekadar mengetahui, menghafal, tapi kita tak tahu, tak faham apa maksud ni. Inilah peranan ilmu usuluddin ni. Supaya kita memahami rukun-rukun iman tu. Bagaimana cara nak beriman? Nak beriman dengan Allah bagaimana? Nak beriman dengan Rasul bagaimana? Nak beriman dengan kitab-kitab bagaimana? Nak beriman dengan hari kiamat bagaimana? Banyak orang yang tahu, banyak orang yang hafal rukun-rukun iman, tapi oleh kerana tak faham, tak sah iman dia walaupun dia hafal.
Jadi dalam ilmu tauhid ni dia akan tafsirkan, dia akan huraikan, dia akan perincikan, supaya kita boleh memahami satu persatu. Kerana wajib bagi kita semua beriman dengan keenam-enam perkara itu dalam rukun iman. Ni hari ni nak dihuraikan tentang keimanan kita kepada Rasul. Apa maksud kita beriman dengan Rasul? Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula. Apa maksud wajib pada syarak? Perkara yang diperintah oleh Allah ke atas setiap mukallaf sebagai perintah yang putus, yang mu'tamad. Itu wajib pada syarak. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Wajib. Ini fardu ain ni. Ini fardu ain. Perkara ni daripada raja sampai ke bawah semua kena tahu. Dia tak sama macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni tak semua bab kita wajib tahu. Ilmu fiqh tak semua bab kita wajib tahu. Ilmu tauhid semua. Daripada raja sampai ke bawah kita tahu, faham betul-betul ilmu tauhid, ilmu akidah. Sebab daripada raja sampai ke bawah wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Ada fiqh lain. Fiqh ada orang kena zakat, ada orang tak wajib zakat, betul? Ada orang berkahwin, ada orang tak berkahwin ni. Jadi ikut. Jadi kalau ilmu fiqh, apa yang menjadi kewajipan atas diri kita, itu wajib kita belajar. Yang tak menjadi kewajipan kita, sunat belajar. Ini akidah wajib semua. Semua orang wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Tak boleh raja je akidah betul, rakyat tak betul akidah, tak boleh. Suami je betul akidah, isteri tak betul. Mak bapak betul akidah, anak-anak tak betul, tak boleh. Wajib semua memiliki akidah yang betul terhadap Allah, terhadap Rasul dan sebagainya. Yang termaktub dalam rukun beriman khususnya. Begitulah juga dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf daripada raja sampai ke bawah wajib mengaji. Sabar daripada raja sampai ke bawah wajib sabar. Daripada raja sampai ke bawah wajib sangka baik. Daripada raja sampai ke bawah wajib tawaduk, merendah diri. Betul tak? Sebab tu ilmu tasawuf tu semua kena belajar. Semua orang wajib ada tawakal, wajib ikhlas, wajib sabar, wajib redha. Tak sama macam ilmu fiqh. Ada bab-bab yang kita boleh ambil tahu, ada bab-bab yang kalau kita tak ambil tahu pun tak apa. Ini tauhid, semua orang kena tahu. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Nampak tak? Itu isyarat kepada fardu ain. Tiap-tiap mukallaf. Rakyat Malaysia ada 33 juta orang. Muslim berapa orang? Malaysia. Berapa juta habis puan? Katakanlah 20 juta lah, katalah. Buat-buatlah 20 juta satu orang. Tu Muslim. Selebihnya bukan. 20 juta tu tahu benda ni, kita seorang tak tahu. Berdosa sebab fardu ain. 20 juta tahu, kita seorang tak tahu lagi, berdosa kita. Sebab fardu ain. Kalau fardu kifayah, seorang ni tahu, yang lain tak tahu, tak. Ni fardu ain. Itu maksud tiap-tiap tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf makna setiap orang, setiap individu. Wajib dia apa? Mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh Rasul-Rasul itu bersifat dengan tabligh. Semua orang kena tahu yang Rasul itu bersifat dengan tabligh, artinya menyampaikan. Semua orang kena tahu. Lepas tu cukup ke dengan tahu saja? Tak cukup. Dia kena i'tiqadkan dalam hati. Dia mesti benarkan. Kalau setakat tahu, orang kafir pun tahu. Kalau sekadar tahu, sekadar faham, orang bukan Islam pun tahu. Orang bukan Islam pun boleh faham. Kalau dia datang rumah ngaji ni, dia tompang duduk kat luar, dia dengar, dia pun boleh tahu, boleh faham. Adakah dengan sebab tahu dan faham tu beriman? Belum
tentu. Sebab iman ni ialah apa? Kita membenarkan dalam hati, yakin dalam hati dengan jazam yang putus terhadap apa yang kita tahu tu. Itu panggil beriman. Tahu lepas tu imani, makna hati membenarkan apa yang kita tahu, membenarkan apa yang kita faham. Sebab tu kefahaman dalam bab akidah ni penting. Kerana salah faham, salah pegangan. Nampak tak? Kita tak nak mengaji, mustahil boleh faham. Yang mengaji pun tak faham-faham. Tak mengaji. Tak mengaji, pada adatnya mustahil boleh faham dengan tak mengaji bab akidah ni. Bila tak faham, maka pegangan ni pun salah. Betul tak? Sebab apa yang kita pegang dalam hati kembali kepada apa yang kita faham. Salah faham, salah pegangan. Betul pahaman, betul lah pegangan dia. Jadi kita mengaji ni tujuannya antaranya nak membetulkan nak betulkan kefahaman kita supaya pegangan kita betul. Itu tujuan mengaji akidah ni. Kalau tak mengaji taknya faham. Bila tak faham, salah pegangan. Salah pegangan rosak akidah. Rosak akidah kafir. Jadi kafir, amal Allah tak terima. Mati kafir, kekal neraka. Faham? Dia berkait. Ini bab tabligh. Bab tabligh. Ada orang keimanannya terhadap Allah betul, tapi terhadap Rasul pula salah. Macam-macam. Ada orang pegangan terhadap Rasul betul, terhadap Allah pula salah. Ada dua-dua salah. Macam-macam. Dah tak nak belajar, mananya nak faham. Ini tabligh ni. Artinya apa? Menyampaikan. Wajib kita tahu yang Rasul tu sifat dia setiap Rasul. Sama ada yang disebutkan nama mereka dalam Quran ataupun tidak. Atas nama Rasul, semuanya wajib. Apa maksud wajib? Tak dapat tidak, mesti. Ni wajib, sini wajib apa ni? Wajib Rasul bersifat dengan tabligh ni wajib apa? Wajib syarak ke, wajib adat ke, wajib akal ke, wajib arabi ke, wajib apa? Wajib akal. Nak rota ni 3 kali kata macam ni. Nampak tak? Tu ngaji tu. Tu ngaji tu. Yang tak mengaji lagi tak salah faham. Wajib Rasul bersifat dengan tabligh itu wajib akal. Makna akal kita wajib membenarkan, menyungguhkan, menghukumkan, memutuskan bahawasanya setiap Rasul-Rasul itu wajib mesti menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka untuk menyampaikan. Tengok dalam kitab Aqidatun Najin tu. Tengok dalam kitab Aqidatun Najin tu dia kata apa? Wajib akli ni ada kalanya dihalakan kepada Allah, ada kalanya dihadapkan kepada mukallaf, iaitu pada Rasul. Jadi Rasul wajib menyampaikan apa? Barang yang disuruh. Faham baik-baik? Yang dikatakan Rasul wajib menyampaikan, mustahil menyembunyikan, ialah apa? Terhadap barang, yakni perkara yang Allah suruh sampai. Yang Allah suruh sampaikan, itu yang mesti Rasul sampaikan. Dengan menyampaikan dia barang yang disuruh tadi itu kepada makhluk. Kepada makhluk lah, manusia, jin. Dan tentu mereka Rasul tidak menyembunyikan dia apa? Dia barang yang disuruh sampaikan. Maksudnya di sini, maksudnya di sini, apa yang Allah suruh sampaikan, maka semuanya Rasul sampaikan. Tak ada tinggal sepatah huruf pun. Walau apa dugaan, cabaran, halangan, Rasul sampaikan. Sebab Allah mengamanahkan kepada mereka menyampaikan perkara itu. Orang suka ke, orang tak suka ke, orang tentang ke, dia sampaikan. Sebab wajib mereka menyampaikan.
Ada pun perkara yang Allah tidak suruh mereka sampaikan, maka itu Rasul sembunyikan. Faham? Jadi ada tak benda yang Rasul sembunyikan? Ada ke tak ada? Ada? Ada tak benda yang Rasul sembunyikan? Dah tak ada pula dah. Kejap ada, kejap tak ada. Adalah. Aku cakap tadi. Adalah benda yang Rasul sembunyikan. Iaitu mana? Perkara yang Allah tak suruh sampai. Itu rahsia antara Allah dan Rasul. Faham tak? Kalau Rasul menyampaikan rahsia dia dengan Allah, mana? Khianat tak? Kita kat sekolah dulu belajar satu je. Wajib Rasul menyampaikan. Tu je kat sekolah dulu. Betul tak? Nama pun sekolah. Sebab tu suruh dua sekolah. Faham? Sekolah tak tahan, tak cukup. Masuk tik cicak, berubah tak berubah, mutanajis. Dia yang kebal dua kolah. Kalau dua kolah dengan nenek cicak masuk pun, selagi tak berubah bau warna rasa, tetap suci lagi, menyucikan. Jadi jangan memada dengan ilmu agama yang kita belajar dekat sekolah. Kena dua kolah. Sekolah belajar sekatu je. Sebab tu banyak kita ni tak nak belajar. Sebab dia kata dulu dah sekolah dah belajar. Padahal sekolah ni sikit sangat dia punya pengetahuan tentang agama ni. Banyak sukatan. Lepas tu dulu waktu sekolah kita bukan ngaji betul pun. Dah besar-besar macam ni pun main-main. Waktu dia waktu budak-budak dulu lagi lah kan. Sebab tu jangan memada dengan ilmu sekolah tu. Tak cukup. Kena top up dekat surau, kat masjid, kat mana mengaji kitab-kitab macam ni, baru kefahaman kita tu lebih halus, lebih sempurna. Tengok macam ni. Jadi sebenarnya hukum tabligh tu ada 3 kat bawah tu dia bagi tahu. Ini yang pertama. Wajib Rasul menyampaikan segala perkara yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh sampaikan, semua sampaikan, tak sembunyikan satu pun. Okey, dan bahagian tabligh itu 3. Ada 3 hukum tabligh ni. Hukum tabligh ni ada 3. Hukum Rasul menyampaikan ni ada 3 hukum Rasul menyampaikan. Yang pertamanya wajib tabligh. Wajib di mana? Mesti Rasul menyampaikan. Iaitu mana? Pada barang yang disuruh, yakni oleh Allah. Pada barang yang disuruh, yakni oleh Allah. Oleh Allah akan mereka Rasul itu menyampaikan. Jadi apa-apa yang Allah perintah Rasul menyampaikan, maka semuanya Rasul sampaikan. Satu pun Rasul tak sembunyikan. Itu yang pertama, wajib tabligh nama dia. Dan yang kedua, dan mustahil tabligh. Nampak tak tu? Mustahil tabligh. Apa maksud mustahil tabligh ni? Mesti Rasul tidak menyampaikan. Itu yang kedua. Mustahil tabligh yakni mesti Rasul tidak menyampaikan. Rasul tak sampaikan. Rasul tidak menceritakan pada siapa pun. Walaupun pada orang yang terhampir dengan dia, dia tak cerita benda tu. Barang itu mana? Pada barang yang dilarang akan mereka itu menyampaikan dia. Itu rahsia di antara Allah dan Rasul. Rasul tak cerita pada sesiapa. Banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Yang Rasul sampaikan pun kita banyak lagi tak ambil tahu. Rasul yang Rasul sampaikan ni daripada Quran hadis tu banyak benda yang kita tak ambil tahu. Banyak benda yang kita tak gerti, banyak benda yang kita tak faham lagi. Padahal Rasul dah sampaikan. Sebab kita tak nak ambil tahu, bukan sebab Rasul tak menyampaikan. Rasul dah sampaikan, sempurna dah.
Lepas tu disambung oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lepas tu ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama mutaqaddimin. Duk sambung sampailah ke hari ini, menyampaikan, menyebarkan apa yang Rasul dah bawa tu dalam Quran, dalam hadis tu. Kemudian dah dihuraikan lagi, dikupaskan lagi oleh para ulama tu. Apa benda yang tersirat di dalam Al-Quran, hadis dikeluarkan. Karang kitab tu macam-macam. Tapi kita manusia ni masih lagi tak tahu, sebab tak nak ambil tahu. Padahal ramai orang menyampaikan agama ni. Banyak surau, banyak masjid. Setiap taman ada surau, setiap kampung ada masjid, setiap surau masjid ada kuliah. Ustaz pula yang datang ni berkapal-kapal datang, punya ramai, sampai tak tahu nak pilih ustaz mana, langsung tak mengaji satu pun. Dia kata ramai sangat lah ustaz mengajar, semua mengajar sedap-sedap, jadi aku tak tahu nak pilih mana satu. Tu sebab tak mengaji tu. Pula alasan dia. Pun masalah juga. Sebab tu tak tahu, padahal dah sampai dekat dah dengan kita. Sebab tu kita belajarlah sekarang ni. Sudah-sudahlah. Buka buku baru. Buka buku baru. Usaha belajar, mengaji balik fardu ain, fahamkan baik betul. Akidahnya, tasawufnya, fiqahnya, tajwidnya, yang bersangkut dengan solat. Tumpukan tu dulu. Jangan duk leka galit benda lain. Sebab kita ni masa kecederaan dah ni. Kita ni zon kecemasan dah ni. Kita bukan belum balik. Kalau belum balik boleh main-main lagi. Bila balik saja wajib ibadat dengan betul. Nampak tu? Bila balik saja wajib ibadat kena betul dah. Wajib lah. Kita ni tak tahu berapa juta kali balik, tak tahu dah kita. Sebab tu jangan leka-leka dengan yang fardu-fardu kifayah tu. Tumpukan fardu ain tu. Sambil-sambil nak ambil tahu fardu kifayah, silakan. Tapi yang fardu ain jangan tinggal. Sebab fardu ain ni nak pakai hari-hari nak pakai. Hari-hari kita nak kena pastikan amalan kita tu buat dengan cara yang betul. Contohnya, contoh macam solat. Kena cepat-cepat belajar bab solat ni. Kena fahamkan cepat-cepat, sebab solat ni wajib dah atas diri kita menunaikan dengan solat. Jangan dengan sebab kita leka belajar solat ni, sebab belajar benda-benda lain, benda yang sunat-sunat kita pergi belajar, sehingga yang penting-penting dalam solat kita tak tahu lagi. Jangan. Sebab kita dah mukallaf dah. Wajib kita solat dengan betul, cukup betul syaratnya, betul rukunnya, betul rukun qaulinya, betul rukun fi'linya. Kena faham semua tu. Sebab tu jangan leka-leka dengan benda-benda lain dulu. Tumpukan dulu kepada yang kita nak pakai. Sambil-sambil tu nak ambil tahu sikit-sikit fardu kifayah, silakan. Tapi kalau nak galit dengan fardu kifayah, yang fardu ain leka, ini satu perangkap daripada syaitan. Jangan. Masih belajar yang sunat-sunat tu, rukun sembahyang pun saya tak faham. Contoh, saya belajar yang sunat-sunat tu, yang fardu kifayah tu, mandi wajib pun saya tak tahu lagi. Rukun sembahyang pun saya tak tahu lagi. Nampak tak? Jadi tetap sembahyang saya tak betul lagi. Padahal saya kena gunakan masa tu belajar yang nak pakai hari-hari ni. Sembahyang ni saya kena faham dengan cepat-cepat. Banyak kita ni, banyak dah orang mengaji sekarang ni, akhir zaman ni, alhamdulillah lah. Tapi cara mengaji tu tak kena. Duk ikut orang, ikut kawan, pergi belajar yang kurang-kurang penting, membelakangkan yang penting. Akibat dia amalan kita tetap tak sah. Saya sembahyang rukun sembahyang 13, saya buat 10 sebab apa? Saya tak tahu, saya tahu 10 je. Saya galit belajar benda-benda lain. Kalau saya tumpukan kepada fardu ain bab solat, dah tentu saya akan dapat cepat memperbetulkan solat saya. Faham tak tu? Bukan saya larang nak belajar yang fardu kifayah tu, nak betulkan. Sebab ini Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali bagi tahu, jangan leka dengan benda-benda yang kurang penting dan meninggalkan yang penting. Perangkap syaitan ni macam-macam. Perangkap syaitan nafsu ni macam-macam. Bukan ajak kita berzina, minum arak, berjudi je. Kadang-kadang dimulekakan kita dengan ibadat supaya meninggalkan ibadat yang lebih penting.
Dilekakan kita dengan ibadat yang kurang penting supaya meninggalkan ibadat yang terlebih penting. Kita gali duk belajar yang kurang penting tu, supaya kita terlupa nak belajar yang penting-penting. Banyak yang kena macam tu. Lepas tu perasan betul dah. Habis. Lepas tu cakap tak nak dengar pula. Ternasihat dia marah pula kita. Ikut mu lah. Ikut mu lah. Hati. Ingat mengaji ni dah selamat je. Ingat dah belajar ni kira confirm selamat dah ni. Belum tentu lagi, geng. Belum tentu. Ini ibadat bukan benda main-main. Penuh dengan bahaya. Salah cara belajar binasa kita. Jangan ingat bila belajar agama je selamat. Bukan. Imam Ghazali kata berapa banyak orang yang bersungguh dalam belajar terkecundang dalam belajar. Belum sebut ibadat lagi, dalam belajar terkecundang dah. Dalam belajar kena tipu dah. Jangan kata ibadat. Ibadat ni kemudian diberi ilmu, betul? Dah ada ilmu baru boleh beribadat, betul tak? Dalam nak mencari ilmu tu sendiri ramai yang dah tersesat jalan dah. Sebab tu kita kena rujuk orang yang ahli dalam ibadat ni, tanya, apa yang perlu saya buat? Apa ilmu yang perlu saya dulukan? Macam tu sebut dalam kitab Ta'limut Ta'lim tu, kita kena tanya. Jangan buat mandai-mandai sebab kita bukan ahli. Kita bukan ahli ilmu, kita bukan ahli ibadah. Sebab tu kena tanya ahli dia. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya dulukan dalam usia yang saya macam ni? Apa yang perlu saya kejar dulu dalam menuntut ilmu ni? Macam tu. Bukan buat syok sendiri ikut rasa-rasa. Aku rasa nak pergi belajar tu lah, rasa nak pergi belajar ni lah. Dia bukan main rasa-rasa. Ini bukan makanan. Makanan boleh rasa-rasa. Ini ibadah. Mesti dengan pengetahuan, mesti dengan kefahaman. Nasihat bukan marah. Sentap dia orang ni. Cakap sikit koyak apa benda lah. Lepas tu dah tak datang. Cakap sikit koyak. Kemudian kata musannif lagi dan mustahil tabligh. Nampak tak? Ini mustahil. Apa maksud mustahil? Mesti Rasul tak menyampaikan. Sebab apa? Perkara itu menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Kalau Rasul ceritakan rahsia dia di antara dia dengan Allah, makna Rasul khianat lah. Kita dah belajar itu kan bab amanah kan? Apa maksud amanah Rasul? Tidak membuat benda dosa, benda haram, benda makruh, zahir dan batin daripada kecil sampailah wafat. Kalau Rasul pecah rahsia, makna khianat. Rasul pecah rahsia. Allah Ta'ala tak suruh nyampaikan kepada siapa pun. Tiba-tiba Rasul bisik juga dengan sahabat, contoh pecah rahsia juga. Macam kita lah, nak bagi tahu ini rahsia sebenarnya ni. Dah rahsia beritahu orang buat apa? Bukan rahsia dah lah. Rahsia kena. Rahsia ni, rahsia nak beritahu rahsia. Dah tak rahsia dah lah, dah beritahu. Ini rahsia Allah dan Rasul. Kalau Rasul cerita, makna Rasul khianat lah. Mustahil Rasul khianat. Mustahil Rasul khianat. Mustahil tabligh. Jadi boleh buat teka-teki. Boleh buat teka-teki. Balik ni teka-teki dengan yang tak datang tu. Kalau laki teka-teki dengan bini dia, bini teka-teki dengan laki dia. Tanya awak, saya nak tanya awak ni, teka-teki lah, nak seronok je ni. Ada tak benda yang Rasul sembunyikan? Kalau bini kan balik tanya laki dia. Laki dia terpinga janggut dia. Rasul sembunyikan? Mana dia Rasul sembunyikan? Kan semua Rasul sampaikan semua. Tu dah awak, saya ajak ngaji tak mau. Awak hantar je saya mengaji, lepas tu awak balik-balik. Lepas tu kan awak tanya, dah sudah belum? Rasul ni ada benda yang Rasul sembunyikan, iaitu perkara yang menjadi rahsia di antara Allah dan Rasul. Rasul tak ceritakan. Tu maksud Rasul sembunyikan. Okey, nanti minggu depan awak pergi mengaji. Laki dia suruh bini dia pergi lagi, dia tak pergi. Kata minggu depan saya hantar awak lagi ngaji. Betul, laki balik kan
Tanya bini pula, awak saya dah ajak mengaji kita di WhatsApp. Saya nak tanya, ada tak benda yang Rasul sembunyikan? Tu. Bini kata, mana ada? Kenapa pula tak ada? Bini tanya, mana ada benda Rasul menyembunyikan? Kan Rasul tu bersifat dengan tabligh, menyampaikan segala yang Allah suruh. Suami dia kata, ada. Apa bendanya? Bab tu tadi saya tertidur waktu tu. Ulang. Tak jawab juga. Tertidur. Yang ketiganya, dan harus tabligh. Apa maksud harus ni? Boleh berlaku dan boleh tidak berlaku. Makna Rasul menyampaikan pun harus, Rasul menyembunyikan juga harus. Itu maksudnya yang ketiga ni. Jadi apa yang ketiga ni, makna harus Rasul menyembunyikan, harus Rasul menyampaikan. Iaitu mana? Barang yang diberi pilih, yakni oleh Allah. Allah bagi, Rasul pilih. Akan mereka itu Rasul dengan menyampaikan dan menyembunyikan kepada makhluk. Sebab tu contohnya ada benda-benda urusan-urusan dalam urusan peperangan. Contohnya ada sahabat yang tahu, ada sahabat yang tak tahu. Kalau wajib Rasul menyampaikan semua, habislah rahsia semua kena bagi tahu. Betul tak? Kalau wajib Rasul menyampaikan, makna strategi peperangan, apa benda semua Rasul kena ceritakan. Hal rumah tangga dia pun dia kena ceritakanlah semua. Sebab wajib menyampaikan semua. Sebab tu bukan semua wajib Rasul sampaikan. Faham tak? Harus. Harus. Ada wajib, ada mustahil, ada harus. Ada wajib, ada mustahil, ada harus. Ada kala Rasul wajib menyampaikan, iaitu yang Allah amanahkan, semua kena sampaikan. Kalau kata sejuta tu Rasul sampaikan, tak tinggal pun satu. Yang kedua, mustahil Rasul sembunyikan. Ini sepatah pun Rasul takkan ceritakan pada sesiapa. Yang ketiga ni terpulang kepada Rasul nak bagi tahu Sayyidina Ali, tak nak bagi tahu Abu Bakar, ikut. Sebab benda tu harus. Strategi peperangan, ada ketua-ketua yang tahu, ada yang lain tak tahu. Ada sahabat-sahabat yang tahu, ada sahabat yang tak tahu. Sebab benda tu harus. Kalau tak, rahsia peperangan pun bagi tahu. Nanya macam tu. Sebab tu antara benda yang harus kita berbohong, berdusta contohnya. Strategi peperangan. Harus bohong. Sebab dalam ramai-ramai askar tu ada tali barut orang kafir. Faham tak? Jadi di situ harus berbohong. Tak dosa. Jadi hukum bohong tu ada wajib, ada haram. Ada harus bohong. Tu antara tempat yang harus berdusta. Contohnya dalam peperangan. Bohong. Besok kita nak pergi serang ikut Bukit Katil. Bukit Katil. Kita kan Bukit Beruang. Jadi kita nak pergi serang besok, kita nak lalu Bukit Katil. Jadi kuncu-kuncu tu, dia pun tak belengah lagi wasabi geng-geng dia. Besok dia nak serang kita ni. Korang jaga baik-baik, lari cepat-cepat, dia nak lalu Bukit Katil ni. Sebenarnya kita tak lalu situ. Kita nak lalu Ikruh mana. Nampak tak? Itu hukumnya harus berdusta. Ada tujuan dan hajat yang dibenarkan oleh Allah untuk berdusta. Ngaji kitab penawar bagi hati tu, tak payah ngaji kitab tinggi-tinggi, dalam kitab penawar bagi hati pun ada cerita pasal tu. Kemudian katanya musannif lagi, dan bahagian menyampaikan itu pun tiga, iaitu mana? Tiga juga, iaitu yang pertama wajib menyampaikan pada barang yang jaga-jaga ni. Itu dah betul kan gitu? Apa yang betulnya? Wajib menyampaikan pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan. Kan situ dalam kitab ditulis dilarang kan? Kan? Tanya kan ya. Orang kata kan jawab kan. Wajib menyampaikan barang yang dilarang. Makna garis yang dilarang tu. Garis-garis kat bawah tu, buat nombor rujukan 1, tulis kat tepi tu nombor 1, tulis mudah-mudahan yang betulnya yang disuruh. Tu cara nak betulkan kita. Jangan conteng-conteng. Jangan macam tu. Garis elok-elok.
Apa tu tulis mudah-mudahan yang betulnya. Jadi wajib menyampaikan pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan mustahil menyembunyi pada barang yang disuruh akan mereka itu menyampaikan dia. Itu betul, tak ada masalah tu. Kan? Dan mustahil menyembunyikan, makna apa yang Allah wajibkan sampai, apa yang Allah wajibkan kepada Rasul menyampaikan, tiba-tiba nak dikatakan Rasul menyembunyikan. Oh, mustahil Rasul menyembunyikan apa yang Allah suruh sampaikan. Mustahil. Allah suruh sampaikan bab solat contohnya, Rasul menyembunyikan bab solat, Rasul tak ceritakan. Oh, mustahil. Sebab Allah suruh sampaikan. Dan yang ketiga, harus menyembunyi pada barang yang diberi pilih akan mereka itu Rasul, dengan menyembunyikan dia dan menyampaikan dia kepada makhluk. Itu ikutlah kepada kehendak Rasul, kebijaksanaan Rasul, nak bagi tahu siapa, nak sembunyikan daripada siapa. Nampak tak? Kan dah tambah pengetahuan kita. Tak dulu satu je kita tahu, wajib menyampaikan. Tu bila sebuti. Dah belajar ni, alhamdulillah Allah tambah dah pengetahuan kita. Oh, ada 3 punya. Alhamdulillah Allah pilih kita belajar. Ini rahmat Allah semua. Dan dalil tabligh. Okey. Rasul tu benar. Rasul tu amanah. Kemudian Rasul tu menyampaikan. Bila kita dah beriman, yakin, percaya bahawasanya Rasul tu benar, maknanya apa yang Rasul sampaikan kepada kita ni, yang dah sampai kepada kita ni, semuanya benar benda tu. Yang sampai di pikiran kita, yang tak sampai di pikiran kita, yang muafakat dengan keinginan nafsu kita, yang bertentangan dengan keinginan nafsu kita, apa saja yang sampai daripada Rasul, semua tu benar. Wajib kita percaya, wajib kita terima, wajib kita setuju. Faham tak? Ni Rasul menyampaikan kepada kita macam-macam hukum hakam, Rasul sampaikan kepada kita. Maka wajib kita membenarkan semua tu. Jangan meragui pula. Nanti sekarang makna tu, yang pertama tu, makna dia dah tak beriman dengan yang pertama tu, sedih Rasul tu. Tak ada satu pun benda yang sampai kepada kita daripada Rasul, benda tu bohong, benda tu dusta, benda tu salah. Tak. Sebab tu wajib kita membenarkan segala yang disampaikan oleh muafakat dengan nafsu, tak muafakat, wajib kita terima juga. Sebab itu daripada Allah. Kan ke hukum syarak ni ada kala sepakat dengan nafsu kita. Betul tak? Betul tak? Ada kalanya hukum syarak yang Allah suruh kita tu, yang Allah perintahkan tu, tak sepakat dengan nafsu kita. Gitu. Contohnya dalam pembahagian harta pusaka contohnya. Orang perempuan ramai. Kita kenapa perempuan lebih sikit? Orang lelaki banyak. Jadi nafsu tak suka. Nafsu. Ni cerita nafsu walaupun nafsu tak suka benda tu, wajib hati kita benar hukum tu daripada Allah. Itu maksud, walaupun benda tu nafsu tak suka, wajib kita membenarkan sebab dia daripada Rabb. Jangan hati tak membenarkan pula. Dengan sebab nafsu tak suka, hati tidak membenarkan. Ini jadi kufur. Na'udzubillah. Dia kata itu hukum yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran tu, contohnya pembahagian harta tu tadi tu, hukum ni tak betul kata dia. Contoh. Ini jadi kafir. Na'udzubillah. Jangan main-main. Kalau nafsu tak suka, itu tak ada masalah. Dah memang nafsu sentiasa tak setuju dengan perintah Allah. Jangan sampai hati tak terima. Hati tak terima, kufur. Seiman-iman ni makna tasdiqul qalbi. Hati membenarkan benda tu. Hati kita mengiyakan hukum tu. Hati mengiyakan, walaupun dia tak nak buat.
hati mengiyakan. Walaupun aku tak solat, tapi solat tu benar. Walaupun aku tak puasa, puasa tu benar. Walaupun aku tak tutup aurat, menutup aurat tu wajib, benar hukum tu. Itu maksud hati membenarkan. Jangan hati tidak membenarkan. Oh, betul solat ni hatinya lah, bukan betul pun hukum tu. Contoh, tu jangan, itu jadi kafir nanti. Na'udzubillah. Itu yang kita disuruh belajar tu. So faham. Kalau tak nanti sekarang ada tersangkut kita ke mana-mana. Sebab ni barang dalam ni, kalau tak disembangkan kita tak tahu betul ke salah. Ni iman-iman ni benda dalam hati. Nampak zahir elok aja. Zahirnya nampak taat, semayang dah, puasa dah, tutup aurat dah, qiyamul lail dah. Rupa barang dalam ni ada salah ni. Sebab tu dalam kitab ni, kitab Usuluddin ni nak ceritakan barang dalam ni, supaya kita boleh semak balik betul ke tidak kefahaman ni yang dalam. Bila kita belajar baru faham, oh macam tu ke akidah. Yang mana? Kalau senyap je, pakat tak nak ambil tahu benda ni. Oleh kerana contohnya ada hukum hakam yang tidak muafakat dengan nafsu kita, contoh aja, hatinya tidak membenarkan. Dalam diam hatinya tak membenarkan hukum tu. Tak dia jadi kafir dalam diam dia tu. Allah tahu tak hati dia tak membenarkan? Allah tahu. Allah tahu yang hatinya ada tidak membenarkan hukum daripada Allah. Ini yang kita nak belajar ni, nak semak balik. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau kita belajar contoh, oh makna selama ni memang aku percaya macam tu, memang aku faham macam tu, syukur, alhamdulillah. Tapi bila kita belajar, ini salah ni, selama ni aku faham kot lain. Inilah peluang kita nak perbaiki. Kalau tak ambil peduli benda ni, siapa nak tahu ada barang salah dalam hati kita? Orang bukan boleh tengok, orang bukan boleh tahu. Macam mana orang nak tegur? Kalau kesilapan zahir orang boleh nampak. Semayang tak ada tumak-ninah, orang boleh tegur. Ni apa semayang tak ada tumak-ninah ni? Tak kena ni. Orang boleh tegur sebab boleh tengok dengan mata. Kalau dia cakap benda-benda salah ada yang merosakkan akidah, orang boleh tegur. Apa yang awak cakap ni? Mana boleh cakap macam ni? Kita sebagai orang Islam mana boleh cakap macam ni? Rosak akidah. Tapi kalau yang dalam ni salah, siapa nak tegur? Mana? Melainkan dengan kita belajar sendiri. Lepas tu semak sendiri, hati aku ni selama ni percaya macam mana. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, perbaiki. Maknanya dah ada kesalahan akidah kita tu, bukan kecil-kecil dosa tu. Tapi bila kita tak nak ambil peduli benda ni, ni nanti jadi orang yang bersangka dia tu beriman, hakikatnya dia tidak beriman dengan Allah. Sebab dia tak tahu ada benda yang menyalahi dalam hati, dia tak nak ambil. Sebab tu ilmu ni fardu ain, semua kena mengaji. Dan dalil at-tabligh mereka itu ialah kita fikir. Ni dalil akli namanya, kita fikir. Ini namanya dalil akal. Fikir dengan akal kita, renung tilik dengan akal fikiran, iaitu jika mereka itu Rasul tidak bersifat dengan tabligh. Kalau Rasul itu tidak bersifat dengan tabligh, menyampaikan, yakni menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan dia kepada makhluk, nescaya adalah mereka itu bersifat dengan kitman, artinya menyembunyikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Kalau Rasul tak bersifat dengan menyampaikan, dia bersifat dengan menyembunyikan. Menyembunyikan ni ada dua maksud. Yang pertama, tak bagi tahu langsung. Yang kedua, putar belit. Faham tak? Memutar belit dengan tu masuk dalam menyembunyikan. Putar belit, maknanya sampai kepada kita ni benda yang tak sebenar. Tu masuk dalam menyembunyikan. Jadi menyembunyikan ni ada dua makna. Satu, tak bagi tahu langsung, senyap, tak bagi tahu apa pun, hukum hakam dia tak beritahu. Yang kedua, dia bagi tahu hukum tapi dia kelok sini, kelok sana, kelok sini, kelok sana, dan sampai kepada kita yang bukan disuruh oleh Allah. Allah suruhnya lain, yang sampai kepada kita lain. Sebab tu Allah laknat orang-orang duk putar belit hukum Tuhan ni. Faham tak? Menjadikan orang punya ibadat jadi salah. Allah kata A, kita kata B. Allah kata B, kita kata C. Itu masuk dalam mengubah hukum Tuhan tu, menyembunyikan tu.
Sebab tu kita tengok ulama-ulama yang takut kepada Allah, dia tak peduli orang suka, orang tak suka, orang benci, dia sampaikan sebab itu amanah Allah. Tak ada kepentingan diri dalam nak menyampaikan hukum hakam Allah ni. Orang suka, orang tak suka, itu bukan ukuran. Kalau tak, nanti orang akan dakwa kita. Orang akan salah beramal sebab mulut kita. Orang salah beramal sebab kita menyampaikan benda tu. Orang pun buatlah benda salah. Sebab apa? Mulut kita tadi. Kita kena jawab tu besok. Kena jawab. Siapa yang beramal dengan salah sebab lidah kita tu, kita kena bertanggungjawab. Sebab tu kita tengok ulama yang takut kepada Allah, pergi tak pergi, dia bagi tahu je. Mudarat tak mudarat, diri dia bagi tahu. Sebab itu amanah Allah. Kalau tak, besok dia akan ditanya oleh Allah, kenapa kau sembunyikan hukum dia? Kenapa orang tanya yang halal kau kata haram, yang haram kau kata halal? Dunia selamat kan? Demi kepentingan dunia, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Habis. Itu nama jual agama. Itu nama jual agama. Demi kepentingan diri, demi nama, demi populariti. Contohnya, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Sebab nak jaga hati orang. Bukan nak jaga agama, nak jaga hati orang. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan. Dan iaitu Rasul bersifat dengan menyembunyikan mustahil atas mereka itu. Mustahil. Kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu Rasul kepada makhluk, yang sampai kepada kita semua ini dengan bertalu-talu dan bertali-talian. Yang mengambil akan dia beberapa perkara itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kata Rasul tak menceritakan, Rasul tak menyampaikan hukum hakam Allah, bohong. Sampai dah kat kita kan, macam-macam kan, semayang lah, puasa lah. Tu daripada siapa tu? Daripada Rasul lah. Kalau Rasul bohong, taknya sampai kita, jahiliah kita. Tak tahu satu apa pun. Jadi dalil yang menunjukkan Rasul tu menyampaikan adalah dah terbukti pada kita ni macam-macam amalan, ada puasa, zakat, haji, umrah, begini begitu. Yang mana amalan-amalan ni tadi disampaikan daripada hadis-hadis yang mutawatir, yang bersambung-sambung, yang bertali-talian, yang bersanad-sanad. Macam mana nak kata Rasul tak menyampaikan? Kalau Rasul tak menyampaikan, ni mana ambil cerita semayang ni? Cerita semayang yang kita semayang 5 waktu tu ambil mana? Kalau Rasul tak menyampaikan, ambil daripada mana tu? Jadi itu dalil Rasul menyampaikan mustahil Rasul menyembunyikan. Maka jika menyembunyi mereka itu, nescaya kita semua ini tidak dapat mengetahui satu pun kita takkan tahu. Jangan katakan hukum hakam, nama Tuhan pun kita takkan tahu. Mana tahu nama Tuhan? Rasul lah yang bagi tahu. Betul tak? Kalau tak ada orang tahu yang Tuhan tu namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah yang memberitahu, memerintahkan kepada Rasul, menyampaikan antara benda yang Rasul sampaikan kepada kita tentang nama Tuhan yang menjadikan alam. Siapa yang menjadikan alam ni? Nama dia siapa? Allah, Rahman, Rahim dan sebagainya. Kalau Rasul tak menyampaikan, mana kita nak tahu? Kita nak directkan Tuhan, siapa kita? Malaikat maut nak jumpa kita ni. Itulah hikmahnya. Antara hikmahnya kebangkitan Rasul Nabi ni, kita boleh tahu nama Tuhan yang menjadikan kita, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita. Namanya Allah, Rahman, Rahim, Ghaffar, Ghafur, Latif, macam-macam. Itu hikmah. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampaikan itu hukumnya haram. Jadi jangan suruh hukum Allah. Jangan suruh hukum Allah. Yang hak, yang batil, yang betul bagi tahu betul, yang salah bagi tahu salah.
lagi dikutuk akan dia. Orang duk suruh-suruh hukum Tuhan, putar belit hukum Tuhan ni, dikutuk oleh Allah. Kena kutukan Allah. Sebab Nabi SAW kata tuan pengarang ni, katimul ilmi mal'unan, bermula yang menyembunyikan ilmu tu dilaknat akan dia oleh Allah. Allah benci orang, Allah jauhkan rahmatnya daripada orang yang suka memutar belitkan hukum hakam Allah ataupun menyembunyikan hukum Allah. Kalau begitu kejamlah di hati kita. Apa maksud kejam ni? Yakin, mantap, jazam, teguh, putus. Itu kejam. Bukan sekejap. Bukan kejam. Bukan tu. Kejam ni makna mantap, teguh, jitu, yakin, jazam yang putus. Tidak bergoyang dah, tidak berbolak-balik dah, tak ada dah, tak ada kod dah. Dalam bab akidah kod. Ya kod, Rasul tu benar kod. Ya kod, Rasul tu ada kod. Allah tu ada kod. Dalam Quran tu betul kod. Jangan main-main. Itu maknanya tidak yakin tu. Tak yakin rosak akidah, tak yakin tak beriman lagi. Allah tu ada kot, dia tak beriman tu. Kiamat tu ada kot, tak beriman tu. Azab kubur tu ada lah kot. Tu rosak akidah tu. Tak boleh kot tu namanya zon. Mana boleh zon dalam bab akidah? Dalam bab akidah tak boleh zon. Jangan. Sebab tu kita ni mengaji supaya ada dalil-dalil yang membolehkan kita jadi yakin. Kalau tak ada dalil nanti kita jadi zon. 90% membenarkan, ada 10% menidakkan benda tu dalam hati kita. Yang kod tadi tu, kod rahsia tadi tu. Kod tadi tu. Dalam Quran tu betul semuanya. Kod. Kod ada wujud. Makna dia ragu Quran tu benar. Jangan, na'udzubillah, kufur, na'udzubillah, ya Allah. Jangan buat akidah, janganlah, tolonglah, jangan kod ni. Tu nama sebab nama akidah ni, kepercayaan ni dia ada berapa jenis? 4 kan? Yakin, syak, zon, waham, betul? Bila sebut iman, yakin, kepercayaan ni dia ada 4 jenis kepercayaan. Yang nak diguna pakai dalam bab akidah ni, yang ni. Yakin sepenuh hati, 100% paling tidak yakin. Sebab yang ni pun percaya, yang ni pun nama percaya juga, yang ni pun nama percaya juga, yang ni pun percaya juga. Jadi kepercayaan yang mana satu yang Allah wajibkan ke atas kita ni terhadap Allah, Rasul, Quran dan sebagainya. Yang ni nombor 1 ni, kepercayaan dengan makna yakin 100%. Paling tidak. Adapun zon, percaya juga. Zon ni 95% contohnya. Ada 5% tak percaya. Dalam hati dia tu 99% percaya, tapi ada 1% meragui. Itu namanya zon. Zon dengan adanya Allah, kufur. Zon dengan adanya Allah tu kufur. Makna berat hati dia mengatakan Allah tu ada. Ada sikit-sikit dalam hati ni ragu, boleh jadi Tuhan tu tak ada. Tapi 99% kata ada Tuhan. Itu nama zon. Percaya juga, percaya tu. Tapi dalam bab akidah tak pakai tu, namanya kufur. Jadi jangan zon dengan Allah, dengan Rasul, dengan Quran, dengan isi kandung Quran dan sebagainya. Jangan zon, yakin yang pertama 100%. Faham? Lepas tu yang kedua, syak. Syak ni bagi 2. Mengiyakan 50%, menidakkan 50%. Tu syak. Syak dengan adanya Allah. Ada ke tak ada, boleh kot. Ada pun boleh kot, tak ada pun boleh kot Tuhan ni. Contohlah, na'udzubillah,
Kalau begitulah kepercayaannya pada Allah, Rasul, hari kiamat, Quran dan sebagainya, kufur. Tak beriman tu. Yang ketiga, waham. Waham ni banyak tak percaya, sikit aja percaya. 95% tak percaya, ada sikit je boleh lah kot. Tuhan tu ada kot, pelihara. Contohlah, jangan main-main tu. Kafir ni 3 ni, kalau 3 bentuk kepercayaan ni dalam hati, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ini namanya tidak beriman. Jadi dengan rukun iman tu, Allah, Rasul, hari kiamat, apa benda semua tu, ni satu ni, yakin. Jangan dengan Allah yakin, dengan Al-Quran syak, dengan malaikat zon, jangan. Keenam tu wajib ya, yakin. Ada pun pada kita ni kepercayaan kita sesama ni, ini tak ada masalah. Tuan-tuan zon dengan saya, yang saya ni betul, ada sedikit ragu, saya ni salah, tak ada masalah. Tak merosakkan akidah tuan-tuan pun. Dan dah memang maklum saya ni manusia yang tak sempurna, yang lemah, yang dhaif, yang kotor, yang keji, yang jijik. Jadi tak sempurna. Ada syak dalam hati tuan-tuan terhadap saya, tak ada masalah. Kena pada tempatnya. Faham tak? Orang perempuan, dia percaya tak lelaki dia? Jujur. Orang lelaki jangan jawab. Nak tanya perempuan. Dia percaya tak lelaki dia? Percaya, betul? Okey, percaya yang mana satu? Syak ke, zon ke, waham ke, yakin? Zon. Siap, lelaki dia ada di sini. Dia tak ada masalah, sebab lelaki kita manusia, tak ada masalah. Okey, lelaki pula, kita tanya lelaki pula. Percaya tak bini kita? Bini jangan jawab. Semua dia nak bolot orang perempuan ya. Orang tanya dia jawab. Orang tanya orang lain pun dia jawab juga, orang perempuan. Okey, tanya lelaki, percaya tak bini kita? Percaya. Yakin ke, zon ke, waham ke, syak? Yakin. Bertuahlah. Masya Allah. Yakin jarang-jarang kita dapat dengar tu jawapan macam tu. Pemisali Masya Allah. Mudah-mudahan juga tidak mustahil. Akal boleh sempurna. Allah nak bagi taufik bini dia tu perfect, tak ada kurang langsung, tidak mustahil. Akal boleh tapi pada adatnya mustahil. Sebab tu kita pun zon je dengan bini kita. Zon. Tak apalah, tu tak merosakkan akidah. Tapi kalau dalam bab ketuhanan, bab keimanan dengan Quran, hadis, jangan. Itu mesti yakin. Dengan kawan zon, syak, itu tak ada masalah. Sebab nak dihuraikan juga tu, sebab orang kata percaya tu, awak percaya Tuhan tak? Dia akan cakap percaya. Tapi masalahnya sekarang nak perinci lagi, percaya yang macam mana yang awak letak pada Tuhan tu. Itu yang nak dihuraikan tu. Takut kepercayaan yang diletakkan pada Tuhan tadi, macam kepercayaan dia pada bini, kepercayaan dia pada laki, kepercayaan pada kawan. Takut kepercayaan macam tu juga yang diletak kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, malaikat, hari kiamat, qada qadar. Kalau begitu rosak akidah. Faham tak? Sebab tu percaya ni dia ada 4 jenis. Yang mana satu? Ni yang pertama ni, dalam bab akidah iman yang satu ni, tak boleh yang lain. Yang lain tak boleh. Yang lain ni menjadikan kita kufur, na'udzubillah. Satu ni saja, yakin. Jangan kata zon dengan Allah, syak dengan Allah, zon waham dengan Allah, jangan. Kemudian katanya musannif lagi, kalau begitu kejaplah di hati kita bahawasanya bahawa rasul-rasul itu bersifat tabligh, artinya menyampaikan tidak menyembunyikan sekali-kali. Wallahu a'lam. Sedang molek dah tu, berhenti stesen dah tu.
sedang elok stesen kita berhenti tu, berhenti situlah. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah mudah-mudahan bihaulihi wa biquwwatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, beri kesihatan keafiatan yang berkah, rezeki yang halal luas yang berkah, beri taufik belajar mengaji, sabar, istiqamah, jangan hati tisu, jangan hati koyak, jangan merajuk, tak boleh tegur, tak boleh nasihat. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu ni Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, sekalian muslimin muslimat, mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pilih kita selalu belajar mengaji. Mudah-mudahan Allah Taala membimbing zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita mengamalkan ilmu yang telah diberi faham oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pilih juga rakan-rakan kawan-kawan ahli keluarga yang belum lagi dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pilih mereka belajar mengaji sama-sama macam kita juga, mudah-mudahan. Dan kita kena ingat ini semua nikmat Allah. Jangan kita sombong dengan nikmat boleh belajar ni, kerana ini semata-mata anugerah Allah Taala saja. Allah boleh tarik balik nikmat belajar ni pada kita. Esok lusa kita tak dipilih oleh Allah untuk belajar, untuk mengaji, perkara itu tidak mustahil. Jadi kena ada perasaan takut Allah tarik nikmat belajar, tarik nikmat mengaji, tarik nikmat semayang, mesti kena ada dalam hati kita, supaya nak mengelakkan diri kita jadi ujub, jadi perasan dengan sebab ibadat yang kita buat. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kepada kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita selalu duduk dalam majlis ilmu online ke, bertalaqi ke, mudah-mudahan dengan keberkahan majlis ilmu, kemuliaan majlis ilmu, dengan keberkahan Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah Taala menjaga memelihara ahli keturunan kita, anak-anak kita, cucu cicit ciak kita sampai kiamat. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan mereka anak-anak yang soleh-solehah, berjaya dunia dan akhirat, terselamat daripada fitnah dajjal, fitnah akhir zaman, daripada fahaman-fahaman yang merosakkan akidah, yang merosakkan syariat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tak lupa saudara mara kita di Palestin, di Lebanon dan di mana-mana negara yang sedang dizalimi oleh orang kafir harbi, dan diberi perlindungan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Taala menghancurkan sehancur-hancurnya sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana fakir ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutul untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum. InsyaAllah kawan-kawan kita yang ngaji secara online pukul 1 kita ada kelas, InsyaAllah pukul 1 ada kelas kitab Faridatul Faraid, InsyaAllah.